Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Noro Jujutsu Kaisen 237 manga chapter review. Alright, okay, tanpa membuang masa, jom layan video ni bersama my best of friendo, my brother Todo Boogie Woogie. Let's get it. Chapter ini bermula dengan perakhiran chapter sebelum ini. Kashimo meluru tiba ke medan pertarungan untuk dia berlawan dengan the strongest sorcerer, Sukuna. Kashimo perasan terdapat ketulan ais yang begitu besar berada di udara sejauh 203 meter dari tanah dan Uraume sedang berdiri di atas ketulan ais itu. Tiba-tiba Hakari muncul untuk terus berlawan dengan Uraume disebabkan dia telah buat perjanjian dengan Kashimo sebelum ini. Uraume terus melancarkan kes teknik Ice Formation dan Hakari tidak menunggu lama untuk dia gunakan domain expansion. Walaupun Hakari berjaya memerangkap Uraume di dalam domain expansion, ketulan Ice tadi masih lagi bergerak turun ke tanah. Sukuna mencabut sesuatu objek dari ketulan Ice itu dan Ice tersebut terus hancur. Kashimo melihat yang ketulan Ice itu telah membawa sesuatu objek. Objek yang diperoleh oleh Sukuna dari ketulan Ice tadi ialah sesuatu yang dicipta oleh Yorozu melalui pertukaran binding vow yang meragut nyawa dia sendiri. Objek itu ialah kestul Kamutoke. Kesan yang dimiliki oleh senjata itu agak pelik. Sukuna terus menggunakan serangan daripada senjata itu yang mana panahan elektrik kena tepat pada Kashimo. Sukuna berkata dia mula dapat mengimbau hari-hari indah dia di zaman silam. Walau bagaimanapun serangan itu langsung tidak berkesan ke atas Kashimo kerana kes energi Kashimo menjadikan dia kebal dengan electricity. Lalu Kashimo mula bertanya kepada Sukuna mengenai sumber kekuatan Sukuna, sama ada dia berusaha menjadi yang terkuat atau dia memang dah dilahirkan seorang yang terkuat. Sukuna menjawab dia tidak pasti, tapi apa yang dia tahu ialah dia merupakan anak yang tidak diingini. Kashimo terus bertanya Sukuna yang tidak memiliki kelemahan bagaimana dia kaitkan dirinya dengan orang lain dan bagaimana Sukuna cintakan orang lain. Kashimo tak mampu berbuat demikian sebab selain daripada diri dia, Kashimo pandang manusia lain di bawah dia yang merupakan hanya sebahagian daripada kotoran. Kashimo mahu tahu adakah Sukuna kesunyian dengan memiliki status sebagai orang yang terkuat. Adakah sumpahan menjadi yang terkuat membuatkan seseorang itu sunyi, meneroka tanpa hala tuju mencari tempat untuk menayangkan kekuatan yang dimiliki. Sukuna menggelar Kashimo sebagai orang yang melebih-lebih sebab tanya banyak soalan sama seperti Gojo Satoru yang juga tamak. Sukuna akan tunjukkan kekuatan dia kepada Kashimo dan itu membuatkan Kashimo tersenyum. Kashimo terus berlari ke arah Sukuna dan menyerang Sukuna menggunakan tongkat sakti miliknya. Namun Sukuna menghalang serangan tersebut dan berundur ke belakang. Kashimo lancarkan kes tekniknya yang hanya boleh digunakan sekali, iaitu Genju Kohasaku. Sukuna terperanjat dan dia ditumbuk oleh Kashimo. Kemudian Kashimo gunakan serangan yang keluar dari mulutnya dan Sukuna sempat menghalang serangan itu sambil dia masih boleh tersenyum. Kes teknik Kashimo menjadikan dia dapat bertukar mengikut apa-apa fenomena dengan menggunakan kes energi miliknya. Dengan itu badan Kashimo telah berubah. Kashimo menyerang Sukuna yang mana dia dapat mengelak pada awalnya, tapi kemudian dia ditumbuk oleh Kashimo. Kashimo sekarang menjadi lebih pantas disebabkan nadi elektrik diaktifkan pada otaknya. Segala apa yang dilalui dan dirasai oleh Kashimo sekarang melebihi batasan manusia biasa. Selepas tamat penggunaan teknik tersebut, badan Kashimo akan mula hancur berkecat. Kashimo gunakan serangan elektrik ke atas Sukuna. Seterusnya kita diterangkan dengan kebolehan Sukuna yang dapat merawat kecederaan yang dialami tanpa menggunakan reverse curse teknik, tapi ianya hanya boleh dilakukan sekali dan pada waktu itu Sukuna sengaja tak merawat dirinya. Ini kerana Sukuna mahu merawat kecederaan yang dialaminya secara pertukaran ke bentuk asal dirinya sebagai The King of Curses. Habis chapter ni dan no break next week. Pertama sekali aku rasa kita dah boleh move on daripada kematian Gojo Satoru. Kedua, salah satu teori kita mengena apabila
apabila Sukuna kini bertarung menggunakan serangan elektrik sama dengan kebolehan yang dimiliki oleh Kashimo. Jogo dulu pun dibunuh oleh Sukuna dengan serangan yang merupakan kebolehan Jogo, iaitu serangan api. Kali ini adakah Sukuna akan kalahkan Kashimo dengan serangan elektrik atau ada serangan rahsia yang lain? Perlawanan Sukuna menentang Kashimo juga menarik sebab mereka memiliki persamaan yang aku rasa Kashimo dulu adalah yang terkuat di era dia hidup pada suatu ketika dulu. Kita pun dah tengok sedikit backstory Kashimo dan harap-harap dapat lagi lah backstory berkenaan Kashimo dan terutamanya Sukuna. Teori yang mengatakan Sukuna merupakan inspirasi daripada Tuhan Hindu semakin tepat sekarang selepas serangan api dan elektrik yang digunakan oleh Sukuna. Semua ini boleh dilihat berdasarkan kestul Sukuna. Original form The King of Curses pun dah muncul sekarang. Jadi apa harapan yang ada buat sorcerer-sorcerer lain untuk menang melainkan berganding bahu berlawan dengan Sukuna secara serentak. Sukuna sebelum bertukar dia hilang tangan kiri, mata kiri dan kecederaan-kecederaan parah yang lain akibat bertarung dengan Gojo Satoru. Boleh lagi dia berlawan dengan Kashimo sebentar dalam keadaan parah macam tu. Memang power betul lah dia dan sekarang dia di tahap kekuatan yang sebenar. Mari kita saksikan sorcerer-sorcerer lain pula bersinar. Hakari pun dah muncul, tunggu masa saja nak tengok Yuji, Yuta, Maki dan yang lain-lain juga turun padang. Dan Sukuna dah jadi ke spirit. Adakah Kenjaku akan datang sedut Sukuna tidak lama lagi? Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter 237. Macam biasalah geng, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya. Noro TV.